Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua kawan-kawan. Alright, terima kasih banyak stay tune hari ni. Apa khabar semua? Okay, so sekarang malam ni kita sound check sekali. Semua okay ke? Boleh dengar suara saya dengan baik? Video quality macam mana? Semua okay ke? Okay, komen dulu guys. Okay, tengok video kita sound okay ke tak okay ya? Okay, alright. Okay, sound check 1, 2, 3. Hopefully semua boleh dengar ya. Tengok sini mikrofon semua on. Saya anggap okay ya. Okay, soalan daripada Muhammad Avian Ferus. Okay, tanya pasal review IPO. Okay, saya personally saya kurang sikit lah IPO sebab kita apa jarang-jarang saya dapat IPO. Lepas tu saya tak nak saya punya modal lock lama lah IPO tu, kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu kan. Okay, saya kurang suka style tu lah, sangkut duit lama kan. So saya lebih prefer trade dekat open market lah. Okay. So IPO pun kadang-kadang susah nak dapat juga kan sebab kita tak tahu trade kan. Okay. Tapi insyaAllah kita boleh cuba study sebab IPO lebih banyak kepada lebih banyak study financial ratio dia ataupun earnings dia, net profit, business apa yang ada kat dalam tu ataupun dia tengah operate dalam sektor mana, sektor tu bullish ataupun tak. Lepas tu harga dia tu sebenarnya PE ratio tu sama ada harga dia tu discounted daripada market value ataupun tak. Contohnya discounted tu maknanya kalau saham-saham company lain lepas dah kira semua, okay, fair value dia 40 sen. Kalau company ni pula fair value dia 75 sen. Okay, company ni punya harga dia offer 50 sen contohnya. Okay, tapi lepas dah calculation dengan based on industry punya standard, sepatutnya saham company ni dengan earning dia sekian-sekian banyak, sepatutnya harga 70 sen. Jadi kat situ kita nampak dia punya target tu lah. So kita nampak upside dia ada 20 sen kat situ. Lebih kurang ceritanya macam tu lah. Tapi saya tak mahir sangat pasal IPO. Jadi saya tak boleh nak mandai-mandai lah. Lebih kurang tu info yang saya kalau saya kaji lah, saya akan tengok yang benda yang macam tu lah. Especially kalau analyst pun dia akan refer benda tu. PE ratio antara yang utama lah. Tengok industry standard. Kalau sektor tu PE dia 20 contohnya. Okay, sektor tu PE 20. Lepas tu yang ni PE dia listing PE dia 12. Jadi sepatutnya PE dia 20. Jadi dia diskaun 12 tu. So ada chances untuk IPO tu harga dia tu terus reflect kepada PE equal to 20. Sama standard dengan market. Biasanya macam tu lah. Okay, tapi tu bit technical lah. Kalau faham PE ratio, earnings, dia punya sektor mana, bullish ke bearish. Itulah kot 3 lah yang utama kan. Itu sajalah yang saya ingat on top of my head soalan tu. So hopefully boleh bantu Cik Evian Ferus untuk sikit sebanyak lah. Okay. Alright, so malam ni macam biasa kita akan fokus kepada buat watchlist untuk trading minggu ni. Okay, hopefully minggu ni lah. Dan juga minggu depan maybe sebab kita punya watchlist tu generally akan valid untuk 10 hari ataupun 2 minggu trading lah. Okay, so kita akan review watchlist kita yang 2 minggu lepas dan juga minggu lepas. Lepas tu kita akan buat watchlist yang baru. Okay, saya ingat minggu lepas kita ada 3 jenis watchlist kot. Okay, maybe akan makan masa sikit nak review, tapi kita akan cepat-cepat ya. So saya akan share saya punya screen. Okay, kita buka kita punya watchlist minggu lepas, 2 minggu lepas dulu. 2 minggu lepas ialah 5 hari bulan, minggu lepas ialah 12 hari bulan. So kita cari watchlist kita ni 5 hari bulan Disember 05 05/12 ni dia. Bukan. Ni dia. Okay, 05 12 BTF. Okay. Alright. So ni screener kita bulan hari Isnin 5 hari bulan Disember BTF. Ini kita ambil daripada screener website Topong Bursa kat sini ya. Okay, yang ni contoh ya lah. Okay, yang ni yang hari ni punya. Okay. So kita tengok dulu MyEG apa cerita.
Ni mana? 1 Disember 2. Okay, kat sini. Okay, so MyAG ni gagal sebab MyAG ni politically related companies jugalah. Okay, dia start jatuh. Kalau tak silap saya masa lepas kerajaan dah bertukar tu. Okay, so kita tengok. Okay, ni ada lah. So yang ni tak jadi. Okay, cuma bagi saya dia belum lagi betul-betul kena cut sebab atau bukan cut loss ataupun hold nak bagi recommendation, tapi kalau dari segi technical benda ni dua ni 1 2 3 ni adalah bullish punya candlestick. Okay, so movement untuk counter ni untuk period yang kita tengok sekarang masih lagi bullish. Jadi dia dah breakout, lepas tu dia tengah test dia punya support level dekat area downtrend line. Okay, so counter ni kita consider dia bearish kalau dia duduk bawah trend, dia masuk balik bawah trend line ni, yang pertama. Yang kedua, kalau dia duduk bawah EMA, long term trend indicator, EMA 200 kat sini, okay, dia consider bearish juga. Ataupun dia turun bawah MA 50, ini medium term bearish. Jadi kalau dia turun at least bawah sampai 86 ni, kita consider dia bearish lah. Tapi for now, bagi saya benda ni masih lagi uptrend, tak ada cancellation lagi lah. Okay, so support level kita boleh ambil banyak, sama dekat sini ada satu ni. Okay, support level untuk short term area previous low ni dekat 87 sen, ataupun boleh ambil ni 85.5. Ini technical Okay, so siapa yang ada hold sekarang, probably korang tengah kerugian. Let's say mana kita punya entry ataupun screener tu 5 Disember kat sini So daripada sini ke yang lowest lah. Okay, lowest kat situ lebih kurang dalam 4%. Okay, tapi sekarang ni maybe dah kurang sikit lah, dalam 3%. Okay, alright. So hari Isnin, 5 hari bulan kat sini, kita punya screener ni trigger lah. Ni T0, T1, T2, T3 pada masa tu bullish lagi lah. Okay, tapi lepas dia dah cross bawah moving average 5 ni ataupun moving average 10, untuk saya personal memang saya dah cabut dululah, sebab kita nak fokus cari counter-counter yang kita nak trade cepat je. Okay, so tengok next ialah data prep. 6 5, okay. So kat sini 5 hari bulan, kita punya screener tu kita run malam kan. Okay, hari Isnin, dan next day tu dia naik sampai kat sini, ni highest dia lah. Okay, 25%. Itu setakat yang tertinggi sekarang ni lah. Jadi untuk guna screener ni kita kena ada trading plan kita sendirilah. Kalau tak pun boleh fokus kepada, boleh tengok asas dia moving average 5 ataupun 10 untuk kita cari kita punya signal untuk exit dekat any time frame. Kalau saya punya recommendation, pakai time frame 1 hour, maybe korang dapat early sell signal awal dekat moving average, dekat time frame 1 jam. Ataupun kalau rajin lagi nak tengok dekat 30 minit. Okay. Okay, Hazim Saad. Terima kasih banyak Cik Hazim. Ada soalan tu, MyAG, bukan. Tengok counter Delium dengan Nisin. Saya perasan Delium hari ni naik Nisin ni saya tak pasti, nanti kita tengok So sementara tu Cik Azim, tolong share dulu kita punya live dekat personal, kat Facebook sendiri ke, ataupun share dengan kawan-kawan biar kita boleh sebarkan benda ni Kita buat review tiap-tiap minggu insyaAllah. Okay, pertama digital kita cari 5 hari bulan. Okay, so dia trigger kat situ. Sekejap buang ni dulu. So dia trigger kat sini 5 hari bulan. Lepas tu dia ada lowest kat situ So situ kita panggil technical support. Say previous low. Lepas tu daripada situ adalah ni highest dekat 10, lebih kurang dalam berapa tu?
181. Untuk pertama 181 lebih kurang gain maksimum 6 sen dalam masa beberapa hari lah. Okay. Okay, ni pun okay. Cuma sekali ni kita akan fokus short term trade lah. Okay, siapa yang rajin nak tengok tiap-tiap hari ataupun dalam 3-4 hari sekali tu boleh tengok. Kena set, kalau jangan tengok, kalau bukan tiap-tiap hari tengok, set stop loss dulu. Okay, hibiscus. Ni gagal. Okay, yang ni gagal. Dia turun banyak ni sampai sini. Okay. Oil and gas punya ni belum stabil lagi lah. Tapi saya rasa hari tu saya punya projection dia nak break out $93 per barrel, tapi ada news yang banyak news yang tak elok kan. Jadi dia turun sampai 77 lebih tu. Jadi siapa yang ada long masa tu rugi juga lah. Okay. MQ Tech dia trigger. Okay, ni 5 bulan trigger kat situ. Lepas tu next day sajalah dapat highest lebih kurang dalam 14%. Okay. Lepas tu dia dah mula turun bawah pada moving average 5. Okay. Inari. Okay, 5 Disember kat sini. Lepas tu yang ni pun gagal lah kiranya. Okay, dia turun. Cuma kalau kita tengok uptrend masih kat sini lah. Uptrend masih intact kalau tak silap saya. Masih okay lah. Okay. Satu bulan kita punya strategi macam mana. Kat sini kita nampak ada mula reaction kepada trend line ni dan juga paras resistance yang lama ataupun paras support ni lah. Okay. So hopefully daripada sini market boleh rebound. Harap-harapnya lah. Kita tak tahu lagi. Hexint. Okay, 5 Disember kat sini lah. Nampak kita naik tu gain dia sekarang ni even higher dekat lebih kurang dalam 22% lah. Okay. Antara yang terkini. Okay, alhamdulillah yang ni jadi banyak pula tu. Biasanya target 2 ke 5% sajalah. Okay. Yang lebih itu adalah bonus. Market kita pun tengah tak stabil sekarang. Okay, 5 Disember yang ni. Okay, ni dia. So, kita screen 5 Disember dekat harga RM1.14 dan beberapa hari lepas pada tu kita dapat highest tu dinaik sampai 10% lah. Itu adalah maksimum. Okay. So, benda ni saya punya mata tengok benda ni masih lagi valid lah. Kalau kita tengok X to X punya ratio ni saya ada tanda ni kita ada buat neckline ni ada head and shoulder punya pattern. Okay, neck to headline dia masih lagi, dia dah capai zone target kat situ, tapi price dia masih lagi belum turun dengan mendadak. So dia ada melemah lah. Jadi kalau saya bagi chance katalah bawah RM10 baru kita consider benda ni terbatal. Selagi di atas tu kita boleh anggap dia masih lagi bullish lah. Okay. Dan satu lagi Yinsen. Okay, mana? Ni dia. 5 Disember masa tengah down tu. Okay. So lepas pada tu beberapa hari, tak nampak lah ini. Kita tengok next. Harga dah masa. Okay, situ kita scan. Lepas tu highest dia mana? Okay, highest kat situ lah. Highest kat situ dalam masa 4 bar 4 hari lah. Okay. Ni masa weekdays. Okay, dalam minggu yang sama juga dia naik highest dekat 5%. Ini kita punya average lah ataupun kebiasaan target kita dalam 3 ke 5% untuk trade tu. Okay, kalau dapat lebih tu bonus lah. Okay. Dan last kali CFM. Okay, kawan-kawan yang ada soalan dekat dalam group ataupun dalam page tu, hopefully korang boleh share dulu link ni, share kita punya live ni, nanti admin kita akan tengok satu-satu lah siapa yang share, kita akan fokus pada jawab soalan dulu.
Sorry, so, akan jawab soalan kawan-kawan yang share dulu Okay, so ni trigger 5 Disember. Oh, 45%. Okay, so ni salah satu lah. Ni antara kaunter yang hot lah. Okay, so ni saya rasa 3 ke 4 juga yang tak jadi. Ni lebih kurang dalam maybe 50% punya success rate lah yang untuk yang ni Okay, next kita tengok 12 hari bulan. 1, 2, 12. Okay, kita ada 2 kat sini. 12, 12, 22 kita ada BTF yang pakai screener tu, dan juga 12, 12 kita ada JCK yang kita buat cari manual lah, yang kita pakai screener kat bawah ni. Okay, so kita tengok yang screener dalam website dulu. Okay, kita ada PTRB. By the way, siapa yang nak subscribe screener ni, korang boleh masuk dekat ni teropombulsa.my/register. Lepas tu terus login, dah dapat ID semua tu, dah buat password, login, dan korang boleh tengok lah ni basic trend following. Dia ada beberapa screener kat sini, korang semua boleh access. Cuma kena pastikan dia, sebab benda ni manual reload, korang just tekan refresh saja sebelum refer yang baru. Dia ada time reload kat sini Okay, so PTRB 12, 14, 13 kat sini. Okay, so tu kita punya trade 12 dan sekarang highest lebih kurang mana? Lebih kurang dalam 22% lah daripada kita punya screen hari tu. Jadi technical untuk swing trade kita boleh refer MA5 ataupun MA10 untuk kita cari signal untuk buy dan juga sell. Kalau korang screen yang awal ni kan, kat sini dah dapat signal lah. Okay, yang screener moving average 10 yang saya tunjuk dekat dalam YouTube. Okay, then yang ni pula hex in. 12, 9, 10. Okay, 12 kat sini So tu lebih kurang kita dapat berapa tu? 22% daripada kita punya trigger pada 12 hari bulan 12. Okay. Pertama ini yang gagal kan. Yang kita punya minggu lepas pun keluar pertama juga. Okay, yang ni rasanya 12. Okay, so ni dia dah mula bullish. Tapi kat sini ni maybe seller muncul dengan banyaknya. So dia dah mula sell down semula. Sell down, jadi kat sini ni kita nampak, bagi saya lah, mula nampak bearish lah pattern ni. Okay, cuma takut distribution berlaku kat atas ni. Tapi apa-apa pun kita refer support dan resistance. Okay, kat sini dia dah breakout satu kali. Sini pun breakout lagi sekali. Ini pun breakout resistance. So dia 3 kali breakout support. So dah 3 kali break ni agak bahaya lah Okay, kita tak tahu lagi apa yang nak jadi. Harapan kita of course kita nak dia naik kan. Tapi kadang-kadang pertama digital ni dia pernah bid untuk digital banking license tapi tak dapat kalau tak silap saya. Tapi dia teruskan naik jugalah. Okay, lama juga ni daripada sini. Daripada dari sini. Dia 80% macam ni. Okay, so next. Pertama tu tak jadi Cheng Guild. Kita zoom balik. Cari 12. 9. 12. Okay. So yang ni masa kita study sebelum tu, saya ada highlight kat sini kita dah sampai dekat level resistance dia. Okay, ataupun previous high. Jadi kalau dia boleh break ke atas ni ataupun X ni, bila dia duduk kat atas tu baru kita consider dia bullish. Faham tak? Okay, so ni baru kita consider bullish. Kalau dia saya punya inclination lebih pada dia nak turun sebab candlestick dah mula merah tu lah. Okay, so dia turun tapi dia tak turun all the way sampai ke bawah ni, dan dia mula naik balik dengan volume yang tinggi. Jadi benda ni dari segi technical masih lagi valid lah. Okay, valid. Dan short steeper trend line kat sini nampak dia macam ready nak sambung naik. Tapi tak semestinya lah. Benda tu korang kena study sendiri. Okay, so yang ni belum jadi lagi, tapi hopefully kita boleh nampak dia pergi lagi tinggi lah harapannya. Okay. Okay, so seterusnya QES.
Kita cari kat sini 12 hari bulan. Okay, so kita punya tapi dia dah mula turunan ni. Okay, 12 hari bulan kat sini dan highest situ. Tengok lebih kurang 3 hari saja dia naik. Paras yang tertinggi lebih kurang dalam 4%. Lepas tu dah ada keluar candlestick yang ni lah. Cuma yang bearish candlestick ni dia volume dia tak setinggi mana. Untuk short term trader, benda ni dah kira memang strong exit lah. Okay, tapi kalau kita nak swing untuk medium term ke apa ke, then maybe kita boleh anticipate dia akan mula slow down untuk buat correction dulu. Once dia dah mula naik balik, baru kita boleh re-entry kat situ lah. Ini dah segi technical, okay. Next, CMSB. Okay, so 12 kat sini. Jadi ini belum, kita dah tengok tadi. So dia belum ada strong signal untuk move up lagi. So ni baru minggu pertama lah. Hopefully minggu kedua dia ada follow through. Okay. CFM dah mula retrace rasanya tadi. Oh tak, hari naik sama naik lagi. 12 Disember kat sini. Okay, so kita up sikit. 9, 12. Okay, so dia closing kat area situ. Dan kalau based on minggu lepas punya masih lagi gaining 21%. Okay. Agmo. Alright, Agmo hari ni move 12 Disember hari ni. Okay, kat situ. Merah, candlestick merah closing kat sini. Lepas tu ni rezeki lah highest hari ni naik Lebih kurang dalam 10% dalam masa 5 hari. So by the way, price ni pun dah mula trading atas pada moving average 50. Jadi apa yang kita nak tengok, dia akan terus maintain atas pada moving average 50 dan moving average 50 ni pun dia mula mencengkuk naik ke atas. Harapannya lah. Okay, kalau itu jadi lebih cun. Okay, JDM. Jadi screener ni sebenarnya korang kena run everyday lah kalau nak cari counter-counter yang baru nak naik. Cuba cari dekat di sini. Okay, yang atas pada 5, 10 ni. Yang awal-awal. Kalau tak nak pakai tu, pakai moving pakai screener yang saya tunjuk tu. Maybe korang boleh exclude moving average 50 untuk advanced users. Okay. Okay, 12 bulan kat sini. JDM. Oh, turun lah. Okay, 2 hari saja dia naik. So kita tengok berapa peratus kat situ. Okay, lebih kurang dalam 4%. Okay, dalam masa 2 hari je lah ni. 1 hari kedua terus 4%. Jadi kalau macam saya cakap tadi lah, kita punya target untuk per trade tu maybe kita boleh ambil dalam 3 ke 5% dalam masa 5 hari. Itu yang fokusnya lah. Okay. Dan kalau dia turun bawah pada tu korang kena exercise your trading plan lah. Tengok macam mana. Ada yang kena cut loss, ada yang masih lagi boleh hold. Alright. Last kali, Artronic. 8, 12 kat sini. Yang ni gagal. Sorry guys. Ini pun dah berhampiran dengan previous high dekat sini dan dia tak test pun kat situ. Dia tak test pun dan dia terus jatuh. Okay, so ni agak teruk lah. Okay, kalau especially siapa yang tak set stop limit order, memang all the way korang loss. Kalau dah baru masuk kat sini kan, memang banyak juga tu, berapa? 10% kan. Sekejap kita ambil highest apa entry kat situ dan dia closing for the day. Closing untuk hari itu 12 ataupun 13%. So baru entry dekat pucuk, next day saja dia naik negatif 13%. Kalau dia keep holding current 16%, 16.5 lah. Okay. So kita kena berhati-hati bila kita entry dekat area resistance. Okay. Kalau entry dekat area resistance memang kita kena monitor betul-betul sebab kita takut dia rejection berlaku kat situ. Kalau kita salah lah. Okay, takut berlaku rejection dan price turun dengan banyak. Yang ni tak nak jadi ni. Okay, kalau dia turun sikit-sikit kita sempat lagi nak cut loss ke apa ke kan. Kalau yang ni ZAS terus jadi macam ni memang sakit hati lah. Okay, sebab tu saya lebih suka kalau macam ni ada saya punya trade tapi saya masuk biasanya 1/3 daripada saya punya capital untuk nak mengelakkan situasi ni lah. Once dia dah breakout saja baru saya tambah position kat situ. Okay, sebab breakout tu adalah signal yang lebih
kukuh. Alright, so kita tengok screener yang kedua yang kita buat manual. 12 JCK. Okay, ni lebih kurang je. PTRB kita dah tengok, kita ada scope. 12 hari bulan. Okay, 12 hari bulan kat sini. Okay, so dalam masa 1 hari sajalah. Okay, dia pergi kat situ dapat lebih kurang dalam 10%. Ni counter murah so kena jaga-jagalah. Saya tak pasti kenapa saya masukkan. Okay, penny stocks ni selalunya tak masuk dalam list. Any stocks yang bawah pada 25 sen biasanya saya tak masukkan, tapi probably saya terlepas pandang kot. Okay. So next day saja entry kat sini, besok tu dah lebih kurang dalam 10%. Itu maksimum lah. Okay. Kita dapat lebih kurang dalam 2 sen kat situ ataupun 4 bit bersama dengan 4 bits. Okay. JDM ni tadi gagal 12 kat mana? Naik sikit sajalah daripada sini ke situ, 2 bar saja 4%. Okay. Hex in dah discuss tadi. So 12 kat sini Lepas tu dia highest kat sini. Ni pun nampak ada weakness lah. Okay. Ada a little bit of weakness, tapi overall price masih lagi trending. Saya memang suka lah kalau dapat rezeki whole atas pada moving average 5 tu. Itu memang paling best lah. Okay, Yuli 12 hari bulan. Sinilah. Okay, so ni yang screener yang manual. So kita kena pilih daripada kita punya screener yang dekat bawah ni. Okay, moving average 5, 10 dan 50. Lepas tu kita dah buat screening, kita dah buat dia punya automated screening ni, daripada situ kita pilih manual 1 per 1. Okay. Lepas tu okay, Yuli alhamdulillah. Ni lebih kurang dalam 19%. Yang ni pula Cenggil tadi gagal ke? Gagal kot. Okay. Lepas tu sini ni kira gagal lah ni. Okay, sebab tu saya ada tanda awal-awal ni. Kalau dia breakout kat atas ni baru. Okay. MN Holding. Ini pun asal penny stock ke? 12. Okay. 12 hari bulan dia dah atas pada 25 sen. Sebab tu masukkan dalam kita punya list. Kat sini ni dia punya momentum. Ini pun dia punya momentum. So kat sini dalam saya punya support group dengan clients memang ada kita highlight lah, termasuk dengan kita punya BTST screener. Kalau tak silap saya pun ada benda ni. Okay. Siapa yang consult dengan personal dengan saya tu tanyalah dapat hold selagi atas pada moving average 10 lah. Tapi awal-awal kat sini lah kan. Cuma benda ni overall masih lagi trending up. Kita tak pasti sama ada bila dia akan retract ataupun retrace lah. Hopefully benda ni jalan lagi supaya kita semua dapat profit. Tapi kena hati-hatilah. Okay, sebab hidden seller sentiasa ada. Okay, kita tak nak yang jenis dump. Yang jenis volume tinggi masa candlestick kecil-kecil tu, kat situ tu kita dah boleh okay lah. Dah okay dah untuk exit kan. So kena pilih timing kita jugalah. Okay. Okay, Ahmad Amirul tanya ni Sunview resistance kat mana. Okay, boleh. Risau jatuh, betul. Baguslah ada pandangan macam tu Kita ni 12 Swift belum jalan lagi lah. Okay, kat sini trigger, lepas tu dia sideways dia cecah MA50 ni dulu. Jadi apa yang kita nak sebenarnya, moving average 50 ni naik macam ni, dan untuk moving average 50 ni naik, harga kena naik lah. Gitu. Okay, harapan gitulah. Ni nampak slightly bearish, tapi benda ni tengah kat bawah. Jadi sini possibly accumulation tengah berlaku. Alright. QES. Hopefully kita boleh tengok lah Swift tu maybe 2 minggu depan kita boleh review balik. Okay, 12 Disember QES. Dah ada dah. 3 bar saja dia naik 4%, 4.4. Jiangkun. Oh lah, 12
next day tu terus bearish engulfing punya candlestick. Ini kira gagal lah. Artronic. Ini kita tengok tadi. Okay, so ni adalah lebih kurang dalam 10 ataupun 20 lah counter yang kita study minggu lepas. Kita cuba study yang baru untuk minggu ni dulu. Okay, so kita buka screener ni. Okay, kita refresh dulu Janji dia screener data yang pakai petang tadi. 19 hari bulan 12. Terak 19, okay, bulan 12 pukul 4.59. Okay, so kita ada ASB, kita buka ni yang baru punya screen baru punya watchlist. 19, 12, 22 BTF punya screener. Okay, so kita simpan. Yang pertama sekali ASB Infotech Yuli. So kita add dulu. Okay, apa lagi? Sign PTRB Apex. Okay, EIB without hex in. EIB. Okay, hex in. Satu lagi Mastil. Okay. Okay, so kita ada sepatutnya 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So ni kita ada 10. Jom kita tengok sekejap. Alright. ASB. Oh, hari ni ada slightly bearish punya candlestick. Okay, tapi untuk short term probably masih valid lah. Okay, kita ada satu candlestick yang initiation dia kat sini, yang first crossover atas pada moving average 10 dan follow through. Ni kita boleh consider T0, T1, T2 yang hari ni profit taking. So kita tengoklah, selagi atas pada moving average 10 ni kita boleh consider untuk swing lah. Okay, tapi benda ni dah ada high sekali kat sini. Ni high risk dah ada highest dia kat situ. Okay, jadi untuk betul-betul bullish kena breakout kat atas ni ataupun even better kat sini. Jadi kalau saya avoid lah kot, unless korang dah biasa trade dalam market, tak ada hal yang ni. Ni kurang dah kurang sesuai untuk trader barulah. Okay. Infomina. Ni hari kedua. So saya anticipate besok probably akan mula profit taking lah. Cuma kena berhati-hati untuk counter ni. Okay, bila candlestick dah besar tu biasanya lah time to go. Tapi ada chances maybe dia 2 hari dia turun, lepas tu sebelum dia sambung naik balik. Itu satu kemungkinan yang reality lah, yang realistik. Okay, Yuli dah keluar dalam minggu lepas pada kan. So hari ni yang biasa. Okay, so bila ada satu volume yang besar macam ni, biasanya 1, 2, 3 tu benda biasa. 2 candlestick untuk rehat, 3 candlestick rehat tu benda biasa sebelum dia ada follow through. Yang ni pun benda yang sama. Okay, ada possibility dia 1, 2, maybe 3 hari, 4, 5 hari dia rehat. Okay, sebelum hari kelima dan onwards lah dia naik. Okay, kadang-kadang hari kedua terus naik macam ni. Okay, ini bukan mustahil, tapi yang normal punya macam ni. Jadi kita kena ada plan dalam kepala kita, sama ada dia naik, sambung naik besok ataupun dia retrace dulu untuk 1, 2, maybe 3 hari sebelum dia sambung. Jadi kita ada plan A, kalau dia naik besok terus sama ada take profit ke apa ke, ataupun kalau dah entry tadi besok dia tak naik lagi, kita kena plan untuk hold lagi beberapa hari, dan selagi price maintain dekat paras-paras tertentu kita boleh hold saja. Okay, kalau dia let's say kalau ini kan lowest dia kat sini, maybe kita boleh ambil ni sebagai support. Yang ni dah naik situ kan, yang ni kita boleh ambil sebagai support. Jadi kita plan lah berapa size yang kita boleh beli untuk hadap loss, potential loss yang berlaku kat sini kalau kena cut loss. Okay,
Sign. Tak ada nampak pula sign hari ni. Okay. So ni probably pagi tadi dia ada strong buying lah. Okay, lepas pada tu petang tu maybe ada short term sellers mula masuk. Kat sini pun sama. Ni ada orang nak mula nak push, lepas tu hidden seller ada. So dia turun-turun sampai bawah ni, lepas tu mula naik. Ini lagi satu test. Jadi yang ni pada saya dia ada kurang sesuai untuk kita buat macam short term trade ke apa ke. Ini lebih sesuai kalau kita nak labur. Sebab apa? Fundamental company not so bad. Lepas tu price pun tengah sideways masa ni kan. Jadi company ni kalau tak silap saya ada bagi dividen Oh ni. Dividen dia berapa? Okay, 7.5 sen. Jadi company bagi dividen ni selalunya bagus lah. Kalau kita tersalah beli pun okey lagi untuk simpan biasanya lah. Okay. PTRB okay, strong, masih lagi menaik. So ni ada 2 hari yang macam ni. Lepas tu 2 hari bullish, 2 hari retracement, lepas tu dia sambung lagi. Lepas tu kita ada 1 hari saja yang retracement, Yang ni 2 hari ni hari correction lah. Okay. Dia belum nak sambung naik lagi. Okay. Dia sambung naik walaupun dia sikit kat sini ni, tapi candlestick kecil. So biasanya dia akan rehat lah. Ni saya consider dia rehat 2 ni. Sama macam ni lah. Okay. Walaupun dia naik besoknya tu, beberapa hari naik, 1-2 hari naik, lepas tu dia turun sikit kan. Ini adalah still fasa correction sebab dia tidak menyambung kenaikan. Okay. So ni masih lagi okay. Cuma dia dah a bit high lah, on the high side. Maybe dia dah mula topish top dekat situ. Cuma kena hati-hati. Okay. Kalau rasa benda ni tak sesuai, cari counter lain. Okay. Apex ni company yang syariah Okay, baru saja masuk dalam list kita orang, cuma dia non syariah lah. Okay, siapa yang ada akaun syariah tak boleh trade lah, ataupun ni maybe non muslim okay lah. So dia trending up. Ini baru sahaja mula jalan, baru sahaja. Okay, jadi masuk dalam list ni sebab dia dah trigger kriteria tertentu lah. Okay, jadi pada saya benda ni masih lagi okay untuk kita trade ataupun hold dan sebagainya, sebab selagi di atas moving average 10, kita follow the trend. Okay, yang arrow ni adalah saya discuss dengan saya punya group hari tu AIB hari ni rasanya ada movement, pagi tadi dah bagi. Yes, okay. So dia dah mula topish dekat sini. Okay, cuma kena berhati-hati. Ini masih lagi trending macam kat sini kan. Sini pun sebenarnya harga pucuk. Sini pun harga pucuk. Kat sini pun harga pucuk. Jadi agak sukar lah untuk kita tentukan dekat mana harga pucuk pada masa kejadian. Lepas benda dah jadi, kita senang nak cakap ni harga pucuk, ni bukan harga kan. Tapi masa hari kejadian tu nak decide, kita takkan tahu ni harga pucuk ke tak. Okay? Kecuali dia dah ada previous market structure. Contohnya kat sini, area sini harga ataupun previous high ataupun area resistance. Kat situ senang kita nak cerita. So kita kata okay, ni dah sampai area resistance, bukan harga pucuk. Dia dah sampai harga resistance yang sebelum ni previous high kat situ, dan sekarang ni harga dah sampai. Jadi kalau tak ada fundamental yang kukuh untuk menyokong harga naik, jadi biasanya kenaikan dia tu sama ada spekulatif, ada orang push manipulation, ataupun kalau dia breakout sekalipun dia akan gagal sebab fundamental masih lagi sama, tapi tak logik harga nak breakout. So maybe ada manipulation, contohnya lah maybe ada manipulation kat situ. Okay. So yang ni kalau dalam group saya dah cerita ni dia dah breakout area high. So signal yang paling awal lah kita boleh dapat dekat area sini. Tapi kalau saya lebih prefer yang macam ni, yang ada strong volume. Ini baru kita consider kukuh. Ada higher chance untuk benda ni continue lebih tinggi. Kalau kat sini pun okay, memang dia okay, tapi volume tak berapa nak support. So untuk short term trade kat sini, intraday ke ataupun swing ataupun BTXT yang target sikit-sikit okay. Kalau yang nak target tinggi sikit, banyak sikit, cari yang strong macam ni, high volume dan dia dah breakout market structure. Alright. Ni kena berhati-hati je lah. Okay, just hati-hati. Dia sebab seller dia boleh masuk anytime. Oh, okay. Without dia tengah slow trending. Ini okay. Okay, maknanya dia tengah slow macam ni, biasanya dia tak ada orang kacau lah. Okay. So daripada dia naik yang banyak macam ni, lebih berisiko, saya lebih suka yang dia naik tengah slow macam ni. Memang ngam.
Okay. Tapi apa-apa pun follow your trading plan lah. Okay. Sebab dia belum sibuk lagi kan, belum busy lagi. Okay, Hexstar masih lagi bullish. Cuma yang ni price breakout ni tak disokong oleh volume yang lebih tinggi. Jadi maybe untuk short term ni maybe dia akan mula retrace dulu. Hopefully dalam masa maybe minggu depan ataupun minggu kedua dia boleh sambung balik lah. Tapi itu belum tentu lagi Jadi para support yang terkini ialah lebih kurang kat sini previous high. So kalau dia price trading atas ni kita boleh kata dia masih lagi bullish lah. Okay, kalau dia dah mula cross bawah ni then maybe kita kena terima hakikat kemungkinan kita salah ataupun trade kita in the wrong direction. Alright. Boleh. Okay, siapa yang tanya soalan tu kejap lagi kita sambung yang penting korang share dulu. Okay, so ni yang macam saya cakap tadi, ini adalah move yang pertama yang ada high volume. Adakah dia akan continue? Yet to be seen. Tapi ya, tanda-tandanya macam tu lah. Okay. Okay, tengok ni uptrend, zone previous high. Sekejap ya. Zone tertinggi kat sini. Saya suka ambil yang tu lah. Ataupun yang ni pun boleh lah ambil yang tu lah. Closing price pada candlestick yang bullish ni. Okay. So kalau dia breakout kat atas ni baru kita consider dia lebih bullish. Jadi sekarang ni kita punya resistance kat sini je lah dulu. So ada upside daripada 41 sampai lebih kurang dalam 1.5 sen ataupun maksimum dekat dia 42 ataupun 43. So once dia dah cross above yang ni signal lebih strong untuk kita kata dia bullish. Dan kat sinilah lagi satu dia punya next resistance. Okay. Mastil. Okay, kita dah habis. Jom kita tengok baca soalan-soalan dulu. Kawan-kawan yang mana yang ada share ni? Sekejap ya. Okay. Tak ada ni. Siapa lagi share ni? Okay. Sekejap ya. Okay, soalan-soalan. Okay, ni Amirul tanya Sunview, resistance Sunview kat mana? Okay, kita tengok dulu. Amirul Sunview. Oh, dia dah breakout lah. So, kalau saya letak kat sini ataupun sini lah. Okay, dia dah sampai area resistance dia. Cik Amirul untuk Sunview ni. Harga tertinggi masa IPO dulu. Jadi kalau tak ada berita-berita yang boleh menyokong company ni untuk harga dia lebih tinggi, sepatutnya lah tak ada sebab dia nak naik lagi. Okay. So unless dia ada announcement kata ada projek baru, profit margin sekian-sekian banyak ataupun dia punya projek punya nilai sekian-sekian banyak kan. Jadi itu akan menambah profit company. So kalau sebelum ni company yang masa dia listing tu profit dia katalah 5 juta contohnya. Okay, kalau dengar ada projek baru ni dia punya profit dia boleh jadi 10 juta. Jadi harga dia akan reflect. Harga dia akan reflect pada news yang tu. Jadi kalau tak ada apa-apa perkembangan, kemungkinan besar kalau breakout pun sama ada kalau harga breakout lah contohnya, kalau harga naik lagi kemungkinan besar ada insider news yang kita belum dapat. Okay, ada insider duk asyik beli saham company dia yang ada material punya impact lah. Okay, ataupun manipulation saja, ada orang mula push harga untuk dia let go dia punya shares, kemungkinan besar. Jadi tak tahu yang mana satu. So kita nak kena sentiasa berhati-hati lah dekat dalam trading ni. Kita tak boleh nak refer ataupun tak boleh nak tunggu signal orang ataupun sentiasa bertanya kan. Sentiasa bertanya tu bagus untuk kita belajar. Tapi kita jangan sampai 2-3 tahun pun duk asyik tanya benda resistance kat mana kan. Tak boleh lah itu. Itu kita kena mahir slowly lah. Kita belajar dekat YouTube ada banyak video. Okay. So ni resistance area ni resistance dah sampai dekat situ. Masih baik tanyalah sebab pagi tadi memang saya ada alert dah. Saya punya klien dekat pasar kaunter ni cuma tak tengok secara detail. Okay, kita tengok short term saja. Sekejap ya.
Ni ya. Ada Sunview hari ni gap up, intraday breakout potential untuk intraday trade harga 54 sen. Okey, pada masa itulah. Ini saya punya screenshot saya bagi kat klien. Sorry, harga 56.5. Okey. Lepas tu intraday trade ni above 54 ni, maknanya selagi di atas 54 tu okey lah untuk trade. High risk sebab harga dah jalan. Ni contoh-contoh lah saya bagi dekat saya punya klien. Jadi siapa yang tak ada akaun lagi, tak ada akaun dengan Melaka Securities, tak ada akaun CDS dengan broker Melaka Securities, boleh contact saya untuk buka akaun. Okay. Semua benda ni saya bagi free saja dekat saya punya klien yang konsisten ataupun yang aktif trade lah. Alright. So tengok soalan lagi. Okay, Hazim ni, Cik Hazim dah share ke? Okay, kita boleh tengok Delium dan Nissin. Delium. Okay. Ni company ni harga minyak kan? Apa counter oil kan? Okay, kita komen dari segi teknikal lah Okay, sebab counter ni selalunya kalau counter-counter komoditis ni dia akan bergantung kepada harga komoditi. Okay, so dia hari ni dia dah break out previous high tu. Okay, dah kira technical dia dah uptrend, dah kira bullish lah. So kat sini pun dia dah mula break out. Ni signal yang awal. Okay, so dia break out kat sini. Lepas tu dia naik, dia sideways, dia gap up dan dia turun, lepas tu dia mula naik balik. Okay, nanti Papa tengok Sekejap. Lepas tu, so ni dia, level ni dia kita boleh consider dia sebagai support yang barulah. Okay, sama ada besok dia akan terus sambung naik hari kedua macam yang kita dah biasa tengok tu, ataupun dia retrace dulu. Dia lebih yang benda yang lebih biasa ialah macam ni lah. Okay, so dia dah naik, lepas tu dia 1, 2, kadang 3 hari dia akan retrace dulu sebelum dia meneruskan kenaikan. Okay, itu yang biasa. Kita panggil momentum trading. Okay, so ni Delium. Hopefully jelas Nissin ni saya tak nampak. Okay, kita tengok sama-sama. Oh, okay, penny stocks. Nanti Papa buat. So penny yang macam ni kena hati-hatilah. Dia masih lagi nak kata breakout boleh juga, tapi pada saya sebab dia harga penny macam ni kan, dia masih lagi duduk zone resistance dia. Jadi ni kena berhati-hati. Okay, takut dia dah mula ada dump, harga mula turun. Kat sini ni satu indikator yang bullish lah. Kita nampak volume yang tinggi dengan harga yang naik ni, ini bullish. Tapi it could be fake, it could be anything. So kena jaga-jaga lah. Okay, so, benda ni kalau ikut technical, okay, ada chances untuk dia meneruskan kenaikan. So kena hati-hati ni Okay, just Zafir tadi kita dah tengok counter master tadi tu. Saya punya review hopefully boleh faham technical analysis, technical, kita analysis sikit technical je lah. Ini dah mula bullish. Zone resistance ni kat area sini yang pertama dan resistance kedua kat situ. Okay, hopefully boleh capai kat sini dan juga sampai situ. Kalau dia breakout kat atas ni, kita consider dia bullish. Cuma sektor besi ni banyak dah ni naik sebenarnya. Saya pun tak pasti apa benda, sebab besi ni selalunya related dengan government punya policies lah. Construction dan sebagainya. Hopefully ekonomi, kalau nak revive ekonomi, selalunya sektor construction yang paling tinggi multiplier effect. Maknanya kalau kerajaan labur dekat construction, itu adalah pelaburan tu pelaburan yang terbaik lah. Jadi duit tu lepas masuk ke construction punya sektor, dia akan keluar kepada rakyat dari segi spending. Pekerja dapat gaji spend kan. Jadi macam itulah. So dia punya multiplier effect dia antara yang paling tinggi. Sebab tu infrastructure punya projects antara keutamaan kerajaan untuk revive ekonomi. Okay. Okay, structure. Oh, ni mesti ada soalan tadi ni. Hikaru Raiko tanya structure macam buat DBD. Jap. DBD ni apa lah? Maybe ada pattern tertentu lah kot. Hikaru, sorry saya tak berapa nak faham structure
DBD ni structure yang macam mana. Saya simple-simple je, uptrend downtrend je. Okay. Okay, Fauzi tanya Infomina dah boleh exit ke? Soalan ni saya tak boleh nak jawab direct ya. Okay, tapi kita tengok dulu. Inform. Dah boleh exit ke tak boleh exit ke tu terpulang pada trading plan sendiri. Tapi dari segi teknikal kita nampak dua ketul ni ataupun tiga ketul tu, tak adalah dua lah. Dua ketul ni, okay, dua ketul tu ialah bearish engulfing. So bearish engulfing ni at least dia indicator untuk short term trend akan berubah ataupun short term trend reversal lah. Okay, dua candle ni dia panggil candlestick reversal candlestick. Jadi sama ada dia reversal untuk buat correction saja ataupun dia reversal game over. Jadi kalau reversal correction, probably dia akan turun somewhere maybe 50% kat sini. Okay, sebelum dia sambung balik naik. Ini correction. Kalau reversal, dia turun, let's say support level kat situ, dia turun lagi. Ni kira macam dah reversal lah. Okay, so daripada sini belum tentu lagi dia nak reverse, tapi of course dia dah mula melemah dengan kuat. Okay, dia dah mula melemah dengan kuat lah kiranya. Okay, so tu Infomina. Jadi trading plan tuan kena fokus macam mana ataupun kena ada exit tu dekat mana sebenarnya. Apa trading plan untuk exit? Trading plan untuk exit, trading plan, betul lah kot. Trading plan yang part exit dia ada dua. Satu exit dengan profit, satu lagi exit dengan cut loss. So kena jelas dua ni. Sama ada exit, kalau apa, at least kena ada satu plan lah untuk exit. Kalau cut loss tu, sama ada dia plan dia, okay, kalau keluar dua combination candlestick pattern yang bearish, reversal, exit. Ataupun bila price hari ni ataupun current price closing bawah moving average 5, exit. Ataupun price turun bawah moving average 10 contohnya. Ataupun price tiba-tiba dia gap down dan sambung turun. Contoh plan. So exit plan tu pun bukan spesifik satu saja. Kadang-kadang kita boleh ada 2-3 senario untuk cater different exit plan. Tapi tu terpulang lah. At least kena ada satu exit plan. Macam mana kita nak exit. Okay. Yang paling simple sekali, price close bawah pada moving average 5 ataupun 10. Okay, 5 ni kadang tight sangat. Okay, dia senang nak keluar false signal. 10 ni slightly smooth ataupun dia give dia lebih ni lah. Dia lebih forgiving. Okay. So tu soalan saya lah untuk Infomina. Itu jawapan saya untuk Infomina. Okay, Fauzi tanya lagi ni, PTRB Cosmos. PTRB tadi kita dah tengok dekat kita punya list tu. So price masih lagi trading atas moving average 5. Maknanya dia tengah trading, tengah strong trending. Jadi bila dia tengah strong trending ni, risiko dia biasanya lebih tinggi lah daripada benda tu masa baru mula-mula nak trending. Tapi candlestick dah mengecil ni pun dah nampak dia melemah. Itu sajalah. Okay. Probably kalau mula correction dia akan pergilah, ni yang biasa lah saya punya observation, maybe dia akan pergi dekat area moving average 10 dulu. Macam tu anggapan saya lah. Okay. Kalau dia bawah pada 10 dan kira macam dah game over lah. Kalau 10 ni jauh, maybe pakai saja 5. Pakai saja moving average 5 ni. Okay, dia close bawah-bawah sini je, terus cabut je. Ataupun sebab resistance dekat gun square of 9 61. So 61 dia kena break 61 dulu baru signal lebih kuat ataupun lebih strong untuk dia pergi ke 69. Alright. Okay, ada lagi siapa soalan? Mas Tilda, Wafi, ramai. Betamax, Hafiz Rahim. Okay, jom kita tengok. Beta. Okay, so Betamax hari ni bullish dengan candlestick yang besar dan high volume ni lah, dan price dah breakout market structure. So ni nampak gayanya
strong lah. Sama ada besok dia sambung naik untuk hari kedua ataupun dia mula turun, profit taking dulu 1, 2, 3, maybe 4 hari. Jadi asalkan dia boleh maintain atas ni ataupun ekstrim ataupun worst case scenario boleh maintain atas ni 49 ni. Okay, jauh sikit lah, lebih kurang dalam dekat 10% juga tu. Ataupun 12-15% potential loss kalau turun kat bawah ni. Okay. So yang ni masih lagi on. Jadi kita harapnya yang ni jadi macam ni. Ya, lepas tu satu hari je rest, lepas tu dia sambung naik. Ini apa yang kita nak lah. Dia jadi ke tak tu kita serahkan kepada dia besok, lusa, minggu depan. Tengok macam mana. Okay. So Betamax ni tadi awal-awal. Okay. So ini pun saya ada bagi dalam grup. Okay. Potential swing trade re-entry. Harga semasa 52. Support 49 ni ialah gun square of 9. Ini adalah trades, typo, trade senang above 55 #idea. Okay. So masa tu price masa duduk dekat area sini lagi lah, belum lagi breakout lah, tu 52 ni. Okay. Baru je duduk dekat situ. Okay. So macam mana kita buat benda ni? Korang kena banyak terlibat ataupun banyak duduk dan tengok dalam market. Saya buat hari-hari saya buat benda ni sejak 2014 saya start trading, lepas tu kerja masa tu, kerja balik kerja pukul 6, 7, rest kejap, solat semua, dinner pukul 9, 9.30 saya start tengok sampai pukul 12. Saya buat benda tu hari-hari. Okay. Bukan trade tapi tengok saja, tengok, baca, kaji, lepas tu tengok chart lagi kan, belajar, tengok video. Saya akan buat macam tu. Untuk banyak tahun jugalah sampai 2016 macam tu. Masa tu 2016 tu dah mula strong saya punya saya punya trade dah makin baik lah. Lepas tu dapat kumpul duit dan sebagainya. Okay. Bila korang dah biasa, insyaAllah bagi masa 2 tahun dan jangan putus asa lah. Okay. So keep study, jangan lost duit banyak sangat dekat dalam market. Beli satu lot je pun tak apa, tapi dia punya pembelajaran itu actually sama. Kalau beli satu lot tu, harga turun 5 sen dengan satu lot, rugi tak banyak. Tapi kalau kita beli 100 lot, rugi dia turun 5 sen, kita rugi banyak. Tapi lesson yang kita dapat belajar adalah sama. Jadi kalau kita tahu kita orang baru, kita buatlah cara orang baru. Jangan ambil risiko yang besar. Jangan kalau pergi buffet tu jangan kita main ambil semua kan. Lepas tu tak larat nak makan. Okay, sebab kita tak boleh nak cater dia punya risk. Okay. So support group saya ni memang free untuk semua klien saya. Jadi pastikan kalau siapa yang tak ada akaun M+ lagi boleh buka akaun dengan saya. Dan follow proses tu lah. Lepas dah follow proses tu boleh contact saya dengan klien kod semua tu. Kita boleh masukkan dalam group. Sila request sahaja. Alright. Soalan lagi? MN Holding. Boleh. MN Holding. Okay, jom kita tengok. MN. Dalam trading ni kita kena sabar je lah. Kadang-kadang kita suasana ataupun senario dia dah tunjuk tu dah mula bullish. Tapi kadang-kadang kita kena tunggu lama sikit sebelum dia tu jalan. Okay. Alright, so dia dah mula kat sini, dah jalan. Benda ni masih lagi trending up. Cuma moving average 5 dah mula melandai. So dia mula naik macam tu. Lepas tu dia nak jadi macam tu. Tak semestinya jadi macam tu, tapi dia dah mulalah. Okay, dia dah nampak dia melandai. Kalau dia macam ni lagi, okay lagi. Okay. Tapi bila dia dah mula slow down tu, kena alert lah. Okay, kita tak pasti lagi apa yang akan berlaku. Cuma tanda-tanda melemah tu dah ada. Okay. So follow trading plan, follow exit plan. Kalau kita nak exit bawah pada moving average 5, exit bawah pada moving average 5. Jangan tunggu. Sebab duit yang ataupun untung kita yang profit yang masuk dalam poket adalah lebih baik yang profit yang tengah floating dekat dalam market anytime boleh kena ambil. Okay. So jangan frust kalau take profit awal. Sebab apa? Sebab kalau kita take profit awal, harga naik, kita sayang kan. Tapi kalau kita take profit awal, harga drop, kita rasa macam mana?
Kalau tak ada perasaan tu, tak ada rasa kecewa, then kita boleh saja nak hold. Tapi kalau ada rasa kita akan kecewa kalau harga jatuh kejap lagi, kena ubah kita punya mindset. Kita boleh kena ada, maybe ada plan B untuk re-entry kalau dia tengah naik lagi. Okay, MN Holding ni saya bagi kat saya punya support group ni. Kita ada sistem BTST juga, screener yang saya bagi kat saya punya klien. Success rate dia lebih kurang dalam monthly lah, lebih kurang dalam 80%. Yang kita bagi tu dia naik. Okay, ada beberapa hari dalam bulan November itu kita dapat maybe separuh, 9 ataupun 10 counter, 9 ataupun 10 hari 100% semua yang bagi tu naik. Okay, tapi tu rezeki lah, bukan kita nak kata dia konsisten macam tu. Yang konsisten 80% success rate, insyaAllah. Okay, so MN Holding ni BTXT semalam pada masa tu dekat sini harga lebih kurang dalam 24 sen. Day before lah kita bagi BTXT tu. Lepas tu hari next day tu ataupun hari yang saya post ni dia gap up dekat harga 25. Okay, lepas pada tu continue. Dah slow uptrend, ini memang best. Short term maybe dah overbought, gap up hari ni, better entry maybe on T2 onwards. Okay, cuba kita tengok kat sini. Lepas tu ni adalah T1, T0, T1 hari ni 7 Disember, betul kan? 7 Disember. Lepas tu T2, ini adalah better entry, bukan the best entry ke apa. Sebab untuk tahu the best entry, benda tu kena siap dulu. Chart tu kena siap dulu, lepas tu baru kita tahu oh best entry dekat sini. Pada masa kejadian, tak ada siapa yang tahu dia nak turun harga berapa, nak naik harga berapa. Yang boleh agak tu, agak je lah kan, dia takkan tahu. Okay, kecuali dia ada ilmu syaitan. Okay. Okay, gap hari ni T2 onwards, tapi ni high risk penny stocks. Okay, penny stocks tak berapa patut technical analysis, harap maklum. Okay, so kat sini kita bagi BTST. Cuba tengok BTST tu. Saya cari, ada banyak juga yang sensitif sini sebenarnya. BTST kita, jap, saya cuba cari Okay. So ni BTST kita bagi tu. So buy today sell tomorrow, 7 hari bulan 12. Cut loss biasanya 2 bits. Ni biasanya lah, ni guidelines secara kasar. Kalau nak swing kena pakai cut loss lagi besar. Okay, so MN Holding ada kat sini. Okay, pada harga 25 sen. Okay, masa harga tengah naik tu. Lepas tu ni contohlah success rate yang hari sebelumnya tu, 5 hari bulan 12 ke 6 hari bulan 12 kita ada yang ni. Okay, so ada success rate kita 85% dengan average gain. Campur lah yang rugi dengan yang untung, average kita dapat lebih kurang dalam 7.4% untuk hari tu. Jadi kalau siapa-siapa yang suka style shotgun approach ke apa ke, boleh cubalah kan. Tapi ini saya eksklusif untuk saya punya klien sajalah. Kalau tak silap saya, Teropong Bursa dia ada buka untuk subscription benda ni, tapi format dia lain sikit lah. Okay, so success rate 89%, average gain kita dapat 7.4. Jadi daripada sini ni kita pilih lah mana-mana kita nak kan. Yang 5 hari bulan tu dia keluar dekat harga sekian-sekian. Okay, lepas tu next day result dia ada kat sini. Ni result sebelum pukul 10. Biasanya kita galakkan siapa yang ada trade untuk BTC yang tak ada masa, yang tak boleh nak commit monitor market selalu, sebelum pukul 10 cabut. Jadi ni kita listkan dia sebelum pukul 10 punya results. So harga 88, sebelum pukul 10 dia pergi ke sampai 93. Okay, lepas pada tu petang tu dia naik lagi sampai RM15. Ni total 5 sen, tapi kat sini total end of the day 27 sen. So yang ni naik setengah sen saja, ini naik 2 sen, lebih kurang dalam 7%, ini pun dalam 2 sen. Ini 0.7. Yang ni 63 naik 1.5, lebih kurang dalam 2.4 sen. Ni 5 sen, setengah sen, 8 sen ini Hexstar. Okay, lebih kurang dalam 3%. Ni pagi saja. Okay, so kalau kita nak hold pun, kalau tengok ni chances untuk dia naik banyak sebelah petang tu dah mula berkurang. Kecuali yang ni lah naik sampai 30%. Ini rare, bukan benda yang konsisten. So yang konsisten pagi dah naik terus cabut lebih kurang dalam 1 ke 2% itu. Kalau dapat lebih itu adalah bonus. Jadi memang boleh kalau korang nak target 1% satu hari. Cuma kena disiplin lah. Kalau benda tu tak naik 1%, dia turun 1%, dah kena cabut dulu. Ataupun tukarlah trading plan daripada BTST pergi ke swing. Tapi itu kita menambah risiko. Tapi dengan penambahan risiko, kita menambah juga kita punya
target profit ataupun kita punya reward. Okay, jadi kalau nak info apa-apa nanti korang just PM saya ataupun telefon bursa untuk dapatkan maklumat lanjut lah pasal pasal pre-closing screener ni ke ataupun BTST ataupun nak buka akaun CDS dengan saya. Okay, jadi itu saja daripada saya hari ni. Ada soalan lagi tak? Oh, ni ada siapa tanya ni? Hazim Sa'ad, macam mana nak join group? Okay, so sekejap. Dah nak habis. So untuk join group ni sama ada buka akaun CDS dengan saya, group asing lah. Okay, sebab telefon bursa dia tak ada sekejap. Telefon bursa dia ada nak buka satu servis lah untuk apa, technical support group. Ada juga yang tu. Yang tu nanti saya rasa nanti dia orang akan post kot dekat Facebook untuk support group tu lah. Tapi overall untuk yang free punya memang boleh buka akaun dengan saya dan pastikan korang trade lah. Kalau tak trade memang biasanya admin akan remove saja daripada group tu sebab kita nak maintain group kecil dan kita nak maintain eksklusif dekat kita punya klien supaya tak ada ramai duk tengok-tengok. Kadang-kadang Telegram saya pun slow juga sebab ada ramai user, banyak group dalam tu kan. So saya memang keep down my active trader lebih kurang dalam 400 macam tu lah sekarang ni lah. Okay. Dan ada soalan lagi tak? Agmo ni kita dah tengok tadi dalam kita punya review tadi kan. Okay. So itu sajalah. Terima kasih banyak ya. Siapa yang nak soalan lanjutan boleh WhatsApp saya dekat nombor korang tulis ni nombor 019. Oh kejap. Mana? Okay, so nombor telefon saya kat sini 019-5262-785. Jadi boleh contact saya lah kalau nak tengok kalau nak tanya pasal counter ke apa ke. Tapi of course saya tak akan bagi tahu ni okay untuk buy ke, untuk sell, dah kena sell ke, hold ke apa ke, tu tak boleh sebab selain daripada saya punya klien, saya tidak dibenarkan untuk bagi komen especially bila kita nak cakap pasal apa buy, sell or hold. Tak boleh lah. Kalau setakat nak komen teknikal tu sikit-sikit boleh lah. Tapi bagi saya masa kalau saya tak jawab WhatsApp, bas lagi sekali ataupun hantar terus chat ke apa ke, nanti senang saya nak tengok, tak payah saya buka resources lain. Okay, so itu saja kawan-kawan. Terima kasih banyak tune in hari ni dan kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Selamat berjaya dalam trading. Assalamualaikum dan selamat malam.